Salam Sabah, salam mesra, dan salam perpaduan. Bicara saya pada kali ini ialah berkenaan dengan kehadiran balik USNO dalam arena politik Sabah. Mungkin saudara-saudara sudah lupa Parti USNO. Parti USNO adalah parti yang tertua sekali di negeri Sabah, yaitu satu-satunya parti yang telah bersama memerdekakan Sabah dan membolehkan penyertaan di dalam gagasan Malaysia. USNO ditubuh pada 24 hari bulan 12 1962 oleh Tun Datu Mustafa Harun. Tahun 1962 adalah tahun di mana satu pungutan suara untuk memasukkan Sabah dan Sarawak dalam gagasan Malaysia. Parti USNO adalah parti kedua yang ditubuhkan di negeri Sabah pada tahun itu. Pertama ialah Parti Ongko yang dipimpin oleh Tun Fuad Steven pada masa itu. USNO adalah parti yang sebenar-benarnya telah menyelidiki peraturan-peraturan ataupun perkara-perkara yang disematkan atau ditulis dalam perjanjian anak kemerdekaan dalam Malaysia. Perkara 20, yaitu perjanjian kemasukan dalam Malaysia, telah diiktiraf sebagai satu perjanjian oleh Cobble Commission. Namun pelaksanaannya pada tahun 1963, yaitu pada 31 hari bulan 8, tidak tercapai. USNO mendapati ada beberapa perkara yang tidak begitu diperhalusi, dan USNO telah memohon atau meminta kembali disimak apa yang dilaporkan oleh Cobble Commission. Laporan-laporan Cobble Commission itu diperhalusi dan hanya diperakui pada 16 hari bulan 9 tahun 1963. Ketika ini ataupun bulan ini, hari ini, barulah kemasukan Malaysia, kemasukan Sabah dalam Malaysia dilakukan. Tun Mustafa telah dilantik Tuan yang terutama yang di Pertuan Negara Sabah, yaitu
jawatan yang tertinggi sekali ataupun yang disebut dalam bahasa Inggris governor, yaitu pemerintah. Jadi dalam kerajaan negeri Sabah pada masa itu adalah dikuasai oleh USNO, yaitu Tun Mustafa. USNO merupakan satu parti lagi yang ini telah diterapkan sebagai satu parti kebangsaan yang tulen di negeri Sabah. USNO telah memerintah dengan begitu cemerlang dari tahun 1963 hingga 1975. Sejarah berlaku di mana USNO telah dikhianati oleh pemimpin-pemimpin Malaya, yaitu Tun Abdul Razak sendiri, yang pada masa tahun 1975 telah merestui penubuhan Parti Berjaya untuk menumpas USNO. Kenapa USNO ditumpas? Ya, disebabkan USNO adalah parti yang terkuat dan tidak boleh digugat oleh mana-mana parti di Malaysia. Apabila USNO telah ditandingi oleh Berjaya pada 1975, maka berakhirlah pemerintahan USNO. Kemudiannya USNO menjadi satu parti di dalam Barisan Nasional yang kedudukannya kuat, namun tidak cukup kursi untuk mengambil kerjaan semula. USNO telah bertahan sehingga 1990. Tahun ini USNO telah dibubar karena atas penipuan UMNO. Pemimpin-pemimpin USNO pada masa itu telah tertipu dengan janji-janji manis UMNO, di mana UMNO akan memberi keistimewaan yang lebih bagus kepada negara Sabah. Dan dengan itu, dengan janji ini, Tun Mustafa telah bersetuju supaya UMNO datang atau masuk ke Sabah dan memansuh ataupun membubarkan parti USNO. USNO telah tertidur karena dibubar pada tahun 1990 dan membolehkan UMNO bertapak di Sabah selama 23 tahun. Dalam 23 tahun ini, banyak berlaku yang tidak diingini oleh rakyat Sabah. Justru itu, USNO telah didaftar kembali oleh beberapa pemimpin yang diketuai oleh Tuan Haji Musa Milik. Saudara-saudara mungkin tidak tahu, ranjau yang diharungi oleh pemimpin-pemimpin USNO untuk mendaftar kembali USNO ini.
pendaftaran banyak dibuat, tetapi semuanya ditolak oleh pendaftar pertubuhan. Tiga pemimpin Sabah yang telah coba menghidupkan kembali USNO, tetapi tidak ada hasil, tidak dibenarkan di tubuh semula. Sehinggalah pada tahun 2008 di mana sekumpulan lagi pemimpin-pemimpin Sabah yang cintakan USNO telah menyerahkan pendaftaran baru USNO. Namun, tuan-tuan dan puan-puan, USNO hanya mendapat kelulusan pendaftarannya pada 28 hari bulan 8 2013. Sejak tahun itu, USNO telah bergiat atau kembali dengan misi lamanya, yaitu misi yang termaktub dalam perlembagaan USNO. Mungkin ramai yang tidak tahu apa misi USNO yang asal. Sebahagian daripada misi itu ialah satu, memastikan bahwa negeri Sabah berkuasa ke atas segala hak, termasuklah hak ekonomi, hak kebebasan, hak beragama, dan hak untuk mendapat perusahaan perniagaan dengan sama rata. Disitulah USNO disambut semula. Pada ketika ini, USNO sudah berumur 7 tahun. Dan pada ketika ini juga keahliannya sudah mencecah lebih daripada 60.000 orang ataupun 65.000 ahli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rakyat Sabah yang dicintai, dalam pilihan raya pada kali ini, USNO akan beraksi semula untuk bertanding lebih daripada 45 kursi yang cukup untuk kalau diberi restu oleh Allah boleh mengambil alih kerjaan yang ada sekarang ini. Kita doakan USNO akan berjaya. Karena USNO ini adalah milik kita semua. Bukan milik sesiapa. Milik kita semua. Milik bangsa orang Sabah. Milik orang Sabah. Tidak kira bangsa dan agama. Kalau pada masa dahulunya USNO ini
hanyalah parti kebangsaan Bumi Putra, maka pada hari ini ia telah dijadikan satu parti berbilang kaum. Karena USNO berkepercayaan bahwa dengan adanya semua bangsa di dalam parti USNO ini akan menjadi satu parti yang lebih gagah, hebat, dan perkasa di negeri Sabah. Mudah-mudahan dan kita harap rakyat Sabah akan mengundi kembali atau mengembalikan kerjaan negeri Sabah kepada USNO. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau pada masa dahulu yang berpolitik adalah hanya orang-orang yang boleh katakan sudah bukan tua lah, tapi sudah berumur. Dan mereka ini telah mengabaikan generasi Y. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan raya kali ini, USNO telah meletakkan 6 orang generasi Y untuk merebut kerusi di dalam Dewan Undangan Negeri. 3 satria atau pemuda dan 3 satriawati atau putri. Jadi inilah penghormatan USNO kepada generasi Y yang selama ini diketepikan oleh kerjaan-kerjaan yang telah berlalu. USNO berharap agar generasi Y menyambut seruan USNO ini. Dengan bantuan generasi Y memenangkan 6 generasi Y yang USNO letakkan bertanding pada hari ini ataupun pada pilihan raya kali ini, maka sedikit sebanyak bermulalah pembelaan generasi Y sendiri terhadap golongannya. Kita beri peluang, atau USNO akan beri peluang dalam jawatan-jawatan jika memerintah. Sesungguhnya pada hari ini generasi Y adalah lebih kurang 40% daripada jumlah penduduk Malaysia. Jadi jika generasi Y ini bangkit, maka bangkitlah, sertailah parti politik yang terbaik dan yang menghormati perjuangan JNY. Siapapun pemimpin-pemimpin parti, tidak ada selama ini
yang berkata mahu membela JNY. Mengapa saya kata begitu, tuan-puan? Karena kerajaan-kerajaan yang telah lalu gagal mewujudkan pekerjaan-pekerjaan untuk generasi Y. Sehingga beribu-ribu generasi Y yang tidak mempunyai pekerjaan. Jika sekiranya USNU diberi peluang memerintah negeri Sabah, bukan saja peluang-peluang dalam pekerjaan, dibuat ataupun kita adakan untuk generasi Y, malah USNU akan memberi peluang-peluang dari segi perusahaan, perniagaan, ataupun menjadi kontraktor yang berjaya. Kita tunggu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi restu perjuangan USNU untuk membela bukan saja kepada JNY atau generasi muda, juga kepada seluruh rakyat, tidak kira umur, dari bayi, remaja, orang tua, dan sebagainya. Marilah kita bersama perjuangkan negeri Sabah dan rakyatnya yang berbilang kaum. Kita perkuatkan perpaduan kita. Kita lawan, kita tolak penjajahan orang lain ke negeri Sabah. Penjajahan yang saya maksudkan ialah penjajahan ekonomi, penjajahan hak, dan juga penjajahan kuasa. Sudah lama Sabah berpecah sehingga tidak dapat mempertahankan kedaulatan negeri Sabah sendiri. Ini disebabkan oleh kekamarukan atau ketamakan pemimpin-pemimpin politik negeri Sabah yang gilakan kuasa, gilakan pangkat presiden, dan gilakan kuasa jawatan menteri. Mereka masing-masing menubuh parti politik sehingga ada adik-beradik yang menubuh partinya sendiri. Inilah penyebabnya tergugatnya perpaduan dan kedaulatan negeri Sabah. Kita basmi politik yang tamak,
dengan kuasa, dengan pangkat presiden, dan dengan tamak jawatan menteri. Kita corakkan kembali politik negeri Sabah. Kita bersatu seperti keadaan politik pada tahun 1963 hingga 1975, di mana negeri Sabah hanya mempunyai satu perikatan ataupun boleh dikatakan satu politik yang memerintah negeri Sabah, dan pemerintah yang terkuat dan parti politik yang digeruni, ditakuti oleh Semenanjung. Parti yang saya maksudkan ialah Parti USNO. Parti yang baru hidup dan kembali beraksi di arena politik Sabah, dan yang akan coba merebut kembali kuasanya di negeri Sabah. Para pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya kali ini, gunalah kuasa kamu melalui undi kamu untuk memperbetulkan keadaan politik negeri Sabah, dan untuk membentuk satu kerajaan yang kuat, yang tidak boleh digugat oleh mana-mana pihak ataupun mana-mana politik luaran. Diharap pemimpin-pemimpin Sabah yang ada pada sekarang ini sadarlah bahwa politik yang banyak itu telah menghancurkan negara Sabah dan rakyat Sabah. Hasil dari perut bumi Sabah tidak dapat dipertahankan karena pemimpin-pemimpin sudah bercerai-berai, tidak bersatu padu lagi untuk mempertahankan hak-hak rakyat Sabah. Masing-masing pemimpin pentingkan diri sendiri, tidak mengindahkan lagi masalah rakyat dan masalah negeri Sabah, sehingga membenarkan hasil Sabah seperti minyak diambil oleh pihak Malaya. Mengapa mesti diberi 95%
hasil minyak kepada Semenanjung. Apakah kita atau negeri Sabah sudah begitu maju sehinggalah membenarkan 95% hasil minyak diambil oleh Semenanjung. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita amat sedih karena hasil dalam negeri Sabah diambil oleh persekutuan. Sekiranya kita atau USNO berjaya mendirikan satu kerjaan pada kali ini, kita akan berusaha atau USNO akan berusaha mengambil alih kuasa pemungutan hasil-hasil di negeri Sabah ini dan digunakan sendiri oleh rakyat Sabah. Kenapa mesti kita benarkan hasil kita diangkut oleh orang lain? Kenapa mesti kita benarkan mereka mengambil semua kemewahan-kemewahan yang seharusnya diberi kepada rakyat Sabah? Bila mana kita memikirkan semua perkara ini, bagi mereka yang tahu dan sadar, mesti merasa takut disumpah oleh generasi mendatang karena telah membenarkan semua kekayaan negeri Sabah diambil oleh orang lain. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, pada pilihan raya inilah tempatnya semua rakyat boleh mengembalikan hak-hak Sabah, hak-hak rakyat Sabah melalui undi tuan-tuan dan puan-puan kepada USNO, yaitu Parti Keramat Negeri Sabah, parti yang telah memerdekakan Sabah melalui Malaysia. Memang ada orang yang mengatakan ini angan-angan Mat Jenin, tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberi restu kepada USNO, memberi peluang kepada USNO menyambung ataupun meneruskan misi utamanya pada penubuhan Malaysia tahun 1963 yang lalu.
Mari, wahai rakyat Sabah, kita sama-sama sokong, undi Pati USNO dalam pilihan raya ini. Generasi Y, belalah nasib kamu sendiri melalui peluang yang USNO beri kepada kamu melalui calon-calon JNY yang 6 orang sebagai penghormatan kepada kamu. Mudah-mudahan ke-6 generasi Y yang USNO letakkan untuk bertanding dalam pilihan raya ini mendapat kejayaan. USNO berjanji akan memberi kuasa yang penuh kepada mereka untuk membela nasib generasi Y yang selama ini dipinggirkan oleh kerjaan-kerjaan yang lalu. Dengan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup demikian apa yang saya mau sampaikan kepada generasi Y. Mudah-mudahan dengan apa yang saya telah sebutkan semua tadi akan disambut baik oleh generasi Y. Dan mudah-mudahan dengan kejayaan USNO dalam pilihan raya akan datang ini, USNO akan dapat memulih kekuatan kegagahan kerajaan negeri Sabah. Moga kita semua terselamat daripada penjajahan keseluruhannya yang jika tidak dibenteras akan membenamkan ataupun dengan jelas saya berkata atau saya katakan akan memudaratkan kehidupan rakyat Sabah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.